Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 30 Mac bersama dengan saya Nur Syah Mama Amin. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan kemelut dalaman UMNO, iaitu dengan mengadakan pemilihan parti pada tahun ini. Perkara itu dinyatakan oleh anggota Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin Abu Bakar hari ini. Bekas Ketua Pemuda itu berkata pemilihan UMNO perlu dilaksanakan mengikut jadual sebelum PRU ke-15 diadakan. Untuk rekod, pemilihan UMNO perlu diadakan setiap 3 tahun dan kali terakhir parti itu mengadakan pemilihan adalah pada 30 Jun 2018. UMNO dilihat menghadapi kemelut dalaman antara dua kumpulan sehingga tercetusnya istilah kluster mahkamah dan kluster menteri. Kluster menteri merujuk kepada menteri-menteri UMNO yang dilihat menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Khairi yang juga merupakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berpandangan majlis tertinggi perlu membuat keputusan tepat berhubung perkara itu untuk tidak memanjangkan krisis dalaman parti. Sementara itu, semua 17 menteri dan timbalan menteri UMNO akan kekal dengan pentadbiran Muhyiddin Yassin sehingga Ogos. Perkara itu disahkan oleh anggota majlis tertinggi parti itu, Zahidi Zainul Abidin. Perkara itu diputuskan setelah menteri-menteri UMNO bertemu Muhyiddin di kediaman rasminya di Putrajaya petang semalam. Ia sehari setelah UMNO diberi kuasa oleh akar umbi untuk menetapkan masa untuk berundur dari Kerajaan Perikatan Nasional. Walaupun Zahidi tidak menghadiri perjumpaan itu, beliau mengatakan timbalan menteri UMNO telah diberitahu mengenai hasil pertemuan itu. Katanya pertemuan itu diadakan dengan Muhyiddin kerana menteri-menteri UMNO perlu menyampaikan keputusan yang dicapai pada Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini. Untuk rekod, UMNO ketika ini mempunyai 9 menteri dan 8 timbalan menteri. Dapatkan akses tanpa had ke artikel Malaysia Kini di web dan aplikasi dengan membuat langganan pada pautan yang kami sertakan di bawah. Berita seterusnya. MIC memberi peringatan tegas kepada UMNO supaya belajar menghormati rakan-rakan komponen Barisan Nasional. Naib Presiden MIC Sivaraj Chandran berkata demikian dalam satu kenyataannya hari ini. Sivaraj mengulas kenyataan Ketua Pergerakan Puteri UMNO Sungai Siput, Nur Azura Abdul Karim yang menyatakan sudah tiba masa MIC memberi laluan kepada UMNO untuk bertanding di kerusi itu. Nur Azura berkata demikian susulan kegagalan MIC untuk merampas kerusi Sungai Siput di Perak yang pernah dianggap kubu kuat MIC. Dalam pada itu, Sivaraj mengingatkan kepimpinan UMNO supaya tidak sombong dan meminta banyak kerusi seolah-olah mempunyai peluang untuk menang. Beliau juga menegaskan sekiranya UMNO yakin dengan kekuatannya, parti itu boleh bertanding sendiri dan bukan di bawah Barisan Nasional. Presiden PKR Anwar Ibrahim tidak menolak masih ada kemungkinan untuk PKR dan UMNO bekerjasama dalam pilihan raya umum akan datang. Ini walaupun Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menegaskan tiada kerjasama antara partinya dengan Anwar maupun DAP. No, I think he's referring to the earlier decision of the Supreme Council, but they have also the mandate to in the last resolution probably to leave the Perikatan Nasional government. So there is this apparent contradiction, which I think is up to the UMNO leaders to decide and resolve this. Anwar berkata demikian bagi mengulas kenyataan Ahmad Zahid yang menolak sebarang kerjasama dengan beliau dan DAP. Katanya lagi pihaknya sentiasa terbuka untuk mengadakan perbincangan dengan mana-mana pihak. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food
to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. ...68 individu ahli geng Niki yang dikaitkan dengan pengasas Winner Dynasty Group, Niki Liao, telah ditahan. Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badur berkata kesemua individu itu ditahan atas pelbagai kesalahan termasuk pengubahan wang haram. Operasi khas ini dilancarkan susulan maklumat risikan yang diperolehi pada pertengahan tahun 2021, Januari 2021 yang baru lalu oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Johor selepas operasi Ops Pelikan 2.0 yang melibatkan aktiviti Macau Scam. So, pihak Task Force IPK Johor telah menjalankan siasatan dan risikan kewangan yang mendedahkan kewujudan aktiviti penipuan dalam talian yang menggunakan mule account dan mempunyai transaksi kewangan dengan syarikat milik Winner Dynasty Group. So, Winner Dynasty Group ni menjadi anchor grupnya ya. Dan mule account yang dibuka tu ada kaitannya dengan syarikat ini. Hasil daripada dapatan tersebut, pihak Task Force telah mengembangkan lagi siasatan dan mendapati terdapat sejumlah mule account yang mempunyai kaitan dengan syarikat dan individu yang bersekutu dengan syarikat Winner Dynasty Group. So, mule account tersebut dipercayai terlibat dengan aktiviti jenayah komersial seperti alung, pelaburan tidak wujud dan tipu jual beli dalam talian. Dalam operasi itu, polis turut merampas mata wang dari pelbagai negara, kenderaan dan pelbagai barangan lain berjumlah lebih 7.3 juta ringgit. Sementara itu, polis masih memburu Niki Liao dan lelaki berusia 30 tahun itu dipercayai masih berada dalam negara. Seramai 9 individu yang terlibat dalam perhimpunan menyokong undi 18 di luar Parlimen pada Sabtu lalu disoal siasat polis hari ini. Kesemua mereka dikehendaki hadir ke IPD Dan Wangi hari ini untuk dirakamkan kenyataan. Antara yang hadir adalah pimpinan pemuda DAP, Parti Muda, Parti Sosialis Malaysia serta beberapa pimpinan Parti Keadilan Rakyat dan Parti Amanah. Yang telah diumumkan iaitu undi 18 atau yang umur 18 ke 20 tahun tidak akan dapat mengundi. Perkara itu melanggar Perlembagaan Persekutuan. Kenapa benda itu tidak disiasat, tetapi yang turun jalan raya menuntut hak berdasarkan perlembagaan pula disiasat. Ketua Pemuda Pakatan Harapan Syazni Munir hari ini turut menuntut Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Taqiyuddin Hassan memberi jaminan supaya pelaksanaan undi 18 dilakukan sebelum pilihan raya umum. Kita rasa apa pun alasan yang diberikan oleh SPR, setakat ini anak muda tidak terima kerana ianya sangat tidak sesuai dan juga kebudak-budakkanlah alasan-alasan tersebut. Hari ini kita hanya minta supaya menteri yang bertanggungjawab untuk tampil memastikan memberikan jaminan agar undi 18 dilaksanakan segera. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.